Lock. Alright, Assalamualaikum. Sekarang jam dekat pukul 12 jam dekat pukul 12. Aku dekat tanah perkuburan Islam dalam Selangor. Macam aku cakap dalam story aku akan buat hari ni dekat kubur ni lah. Okay, so first aku nak bagi tahu yang ramai yang DM aku yang ingat macam aku nak buat ngangkung lah kan. Diorang mungkin gurau-gurau kan, ngangkung lah, buat nombor lah, apalah. Sebenarnya bukan itu yang aku nak buat. Aku hanya nak bercerita dekat tanah perkuburan, just nak ambil feel, dia punya feel tu je. Sebenarnya agak malang kan, sebab tak boleh masuk. Korang boleh tengok pagar ni, patutnya boleh masuk. Petang tadi memang cakap, sekarang dah pagarnya dah tutup. So aku takkan nak ceroboh kan. Kita bercerita kat tepi-tepi pun jadi lah. Nak patah balik semua dah tak ada masa lah. So aku dengan member aku kecil, dia shoot mana yang boleh, asal kat kubur. Janji kat kubur jalan-jalan. Okay, first aku nak cerita pasal pengalaman aku dekat rumah lama aku kat JB. Dia bukannya penampakan ke apa, ada penampakan tapi bukan macam apa yang aku cerita sebelum ni. Just orang kata dia berlalu, dia berlalu macam tu lah. Okay, aku rumah ni, sebelum aku start cerita aku, rumah ni sebenarnya bukan aku seorang je yang pernah mengalaminya. Mak aku pernah, bapak aku pernah, adik-beradik aku pun pernah. Rumah kita orang ni tak adalah nak kata seram sangat ke apa kan. Sebab nak cakap seram tu, bila sorang-sorang agak seram lah. Kalau macam duk family tu macam kita buat tak tahu. Orang duk pelik lah, kenapa ada kejadian orang kata pecah masuk rumah. Dia macam pelik tau. Bila dia rompak rumah ni, rumah yang sebelah tu mesti kena. Contoh dia rompak nombor 8, nombor 9 mesti kena. Dia akan rompak depan pula 13, 14 mesti kena. So bila tiba kat rumah aku, jiran aku kena rompak tau, tapi aku tak kena. Orang pelik lagi pelik, sedangkan rumah aku tak ada grill rumah. Memang cermin saja, kalau korang pecahkan terus boleh masuk rumah. Lepas tu kalau korang tahu dekat bilik air ada satu cermin kecil betul yang dia buka, jenis macam tu kan, boleh buka ke atas. Mak aku tak pernah tutup benda tu. Agak pelik. Benda ni bukan cerita nampak kelibat ke apa, tak ada lah, tak ada kena-mena pun. So orang pelik situ, orang banyak persoalan macam kenapa rumah sebelah dia kena, rumah sebelah sini tak kena. Dan perompak ni bukan biasa-biasa lah. Perompak ni dia tak pakai screwdriver, dia tak pakai pisau, dia tak pakai apa-apa pun untuk buka pintu. Dia tak pakai pukau. Dia pukau tuan rumah, dan tuan rumah akan buka pintu untuk dia masuk. Dan dia akan suruh, aku nak duit. So tuan rumah akan automatik ambil duit bagi dia. Aku nak jam, aku nak emas, aku nak barang kemas semualah. Dia automatik dia akan ambil dan bagi dekat perompak ni. Dia cuma dia tak nak macam mungkin tempoh pukau tu habis ke apa, so diikat mangsa. Dia tak ada pakai kekerasan apa benda, memang relax je. Sama juga dengan kejadian tu berlaku di rumah-rumah lain. Dia memang pakai pukau. Persoalan yang sering kat kepala jiran-jiran aku ni, kenapa rumah aku tak kena? Sedangkan rumah aku corner lot, lagi senang. Kalau ikut panjat memang senang nak masuk ke rumah sebelah. Tapi perompak tu tak buat. Kenapa? Okey, cerita ni aku dapat daripada mak aku sendiri. Rumah ni
telah dipagar oleh orang yang reti lah benda-benda ni kan. Tapi dia seorang ustaz, dia member bapak aku ni. Dia yang tolong pagarkan rumah ni. So dia buat sampai macam mana tau, kau nak pergi rumah aku, kau ada sikit je niat jahat kau datang, contohlah kau datang sebab kau nak mencuri, aku nak ambil barang-barang kat sini, benda tu akan habis dekat depan pagar rumah aku je. Once kau dah lompat, kau dah macam dekat tengah-tengah laut, kau tergapai-gapai, kau berenang-renang, kau tengah-tengah laut kan. Tengah laut kau boleh berenang berapa lama je sebelum kau tenggelam kan. Bila perompak tu masuk, dan dia akan berenang ke atas, contoh depan rumah kau lantai pasir ke apa kan, sampai kau sebagai engkau tuan rumah, kau akan keluar bau benda tu stop. Sampai ke tahap macam tu baru dia stop. So apa yang cik cerita ni, dia punya perut habis bercala-cala, berdarah-darah sebab dekat simen kan, macam lantai yang kasar kan kat depan rumah tu. Sampai ke tahap macam tu tau. Polis datang tinggal tip je. Itu orang pakar tu buat lah. Sebab tu bukan nak cakap besar, pakar tu pun buat dengan izin Allah juga kan. So benda tu memang menjadi lah, memang tak pernah masuk dia orang. Sampailah kita orang satu family pindah ke tempat lain. So nak bandingkan, ada juga orang buat pagar untuk rumah aku yang kali ni, tetapi tetap dimasuk perompak. Rumah aku kena masuk. Diorang pernah dapat laptop, dapat phone, duit aku tak pasti. Masa tu aku tak ada dekat rumah tu, aku kat KL. Aku just dengar cerita lah. Memang orang kata yang pagar rumah aku yang rumah baru ni tak menjadi. Memang tak menjadi. Sedangkan rumah yang sebelum ni berkali-kali perompak tu rompak kan, tak pernah masuk. Tu kita orang bapak aku duk cari balik orang yang buat tu, tapi dah lost contact. Okey, itu kira macam intro lah untuk cerita aku ni. Yang itu orang duk tanyalah kenapa rumah aku tak masuk dia orang lah. Okey, untuk cerita yang aku kata pengalaman aku sendiri adalah pada 2000, hujung 2006. Okey, masa tu aku macam stres lah. Bila aku stres, aku nak bawa diri lah kan. Aku tak nak duduk dengan family, aku tak nak duduk dengan sesiapa. Aku bawa diri balik ke rumah aku yang Johor ni. Yang ni agak kelakar, tapi bagi aku kelakar seram kot. Okey, aku balik Johor, aku bawa diri. Aku balik Johor, naik bas sampai je. Daripada bas stand tu nak ke rumah aku, jalan kaki lebih kurang 1 kilo lah. So bila aku jalan-jalan ni nak balik, jalan straight ni tau. Ustaz aku rasa jalan straight tau. So bila jalan straight macam ni, aku nampak loji ni memang dekat dengan rumah aku. Memang dekat gila. Loji ni ada cerita. Jiran-jiran aku dia bercerita yang diorang pernah nampak Kak Pon kat situ. Duduk mengilai lah apalah. Tapi sebagai aku lah macam penduduk situ dan tinggal situ yang bertahun-tahun duduk situ, tak pernah nampak. Sedangkan daripada rumah aku tu memang jengah je. Kadang-kadang macam tak ada kerja kan. Aku dengan adik-adik aku tengok betul ke dia? Duduk tengok tapi sebenarnya macam tak ada pun kan. So cerita aku tu, aku dah lalu dekat loji tu, aku teringat, alamak,
Ini loji yang diorang cerita ni kan. Aku dah macam seram sejuk kan. Tiba-tiba naik seram kan. Aku seorang situ. Dia macam L tau. Dia macam ni. Dah nampak dah. Lagi kau kena lalu depan dia. So daripada depan loji ni, aku boleh nampak rumah aku. Aku dalam hati tak ada apa kot. Sampailah aku macam ni. Sampailah aku tengok rumah aku macam tu. Aku nampak dekat rumah corner lot, tepi ada tingkap kan, ada tingkap sliding tu. Mak aku tak tutup langsir tau. Langsir tu tak tutup. Langsir tu buka, ikat kiri kanan macam tu. Sebelah langsir tu ada kain putih kau tahu. Ada kain putih duduk jengam macam tu lah. Badan tak nampak lah. Dia macam ke situ lah kan. Aku tengok, uish, ini apa ni kan. Kain putih dalam kepala otak aku pocong lah kan. Kain putih ni kan ada. Uish, aku terus patah balik. Aku mesej member aku, kau kat mana? Lepas tu dia cakap dia dekat Sisi. Aku terus pergi Sisi, lepak dengan dia sampai ke subuh. Lepas tu aku balik. Ni tak ada siapa lah. Aku yang derau sendiri kan. Rupa-rupanya kain langsir tu terbuka. Mak aku sidai telekung. Baik punya bentuk. Lepas tu dia punya badan tu kan, dah ada sidai dekat sofa. Allahu Akbar. Aku cakap, sumpah aku tak tahu malam tu kan. Memang kecut perut lah. So daripada situ aku dah tanam kat kepala otak aku, memang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa rumah tu. So aku duduk sorang-sorang 2 minggu. 2 minggu sorang-sorang, tak ada kawan, tak ada apa. Aku sorang-sorang. Memang aku kata nak relax lah. Okey. Hari berikutnya, aku suka lagu-lagu keras. Aku suka lagu-lagu bising. Aku suka pasang kuat-kuat bila orang tua aku tak ada rumah kan. Dekat rumah ni komplit tau. Ada radio, ada TV, semua ada. Orang tua aku masa tu dah pindah. Dah 6 bulan rumah tu kosong. Diorang dah pindah, bawa kain baju je untuk pindah. Lain semua ada. So dapur ada, peti ais ada kan. So duduk je kan, benda-benda tu ada. Last bila aku pasang lagu, masa tu nak dekat maghrib lah. Jiran aku tak ada tau. Jiran belakang tak ada. Depan rumah aku kosong, renovate tak siap-siap sampai ke hari ni. Sebelah sana pun kosong, tak siap sampai hari ni, tak ada orang duduk. Sebelah tu ada rumah. Sebelah depan ni ada rumah. Aku pasang lagu kuat-kuat. Bila aku pasang lagu kuat-kuat, aku akan keluar. Aku dengar kat luar. Oh, tak dengar. Tapi kat dalam dah macam puting beliung dah kan. Bila dah macam tu, aku dengar kan. Kononnya masa tu stres lah konon. Dengar. Sekejap lagi ada bunyi suara yang sangat kuat dari dalam rumah. Dia jerit, bising lah. Sekali je aku terus tersentak macam tu. Aku terus lagi keluar kan. Takut jiran-jiran. Aku tak ada hal masa tu. Memang aku akan bersemuka dengan jiran-jiran yang tegur aku kan. Sebab jiran semua aku dah kenal lama dah. Aku akan cakap minta maaf ke apa kan. Aku keluar, tak ada seorang pun. Aku pergi dengar, memang tak ada orang. Suara tu dalam rumah. Suara tu memang dalam rumah. So aku tutup lah. Okay, terus selang 2-3 hari, ada satu lagi kejadian bagi aku macam tak tahu lah. Macam korang dengar mungkin kelakar kan. Okay, satu hari dekat tengah malam juga, aku seorang. Korang tahu makhluk kecil yang bernama lipas kan? Lipas adalah aku punya musuh utama lah. Lipas ni dia masuk seko tau. Daripada bawah pintu tu kan, dia masuk seko. Pap! Aku ketuk dengan kasut tau. Aku ingat lagi kasut Converse. Mati kan. Aku dah belasah, mampus.
bila kau pukul lipas tu, isi dia tu akan melekat-lekat dekat lantai, betul tak? Bersepai, kepala tercabut lah apa. Memang aku ingat benda tu memang jadi. Once aku pukul 1, 2 mari mat. Lagi 2 mari. Serta-merta tau. Bawa geng, dia panggil geng kan. Dua datang. Pak, mampus. Kali ketiga 4 ekor. Tapi kali ni yang boleh terbang kan. Aku cakap ini apa benda tu. Memang tak ada lipas pun dekat depan tu. Memang bersih mak aku dah kemas kan sebelum pindah. Memang tak ada surat khabar, memang tak ada lah. Aku macam dah berperang dalam ni. Aku baling kasut, aku baling ni sampai pecah cermin dalam tu. Last benda tu macam lari hilang gitu tau. Macam hilang. Yang kejar tu memang tak tahan lah. So aku malas nak layan benda bodoh ni. Malas layan, aku tidur. Dan besok paginya dekat kasut aku, dekat lantai, dekat apa yang bersepak, kaca bersepai tu ada, lipas dengan isi-isi tu semua tak ada. Kau rasa kau tak pelik ke? Kau memang nampak bila kau ketuk tu bersepai kan. At least sebab kejadian tu dah tengah macam pukul 1, pukul 2 kan. Aku dalam pukul 6.30, 7 aku dah bangun lah. At least kau nampak semut tengah angkat kan, kaki dia semua kan. Benda tu biasa lah. Ini langsung tak ada bekas-bekas. Kau penyek kan. Aku dah pelik tu. Memang pelik. Memang tak nampak langsung satu bekas apa, satu orang kata apa, dia punya bangkai tu kan, tak ada langsung. Semut pun tak ada. Kau bayangkan, bersih, melainkan cermin tu je. Macam tak ada apa-apa jadi. Nak kata mimpi, demi Allah bukan mimpi lah, sumpah. Aku buat bodoh lagi. Hari yang keberapa dah, yang kali ni orang kata agak heavy lah bagi aku kan. Sepanjang-panjang aku tidur situ, aku kena jentik telinga. Dekat rumah tu aku pernah tidur kat atas. Besok pagi aku dekat pintu nak keluar rumah. Punyalah besar aku ni. Ni aku insert sikit lah kan, pengalaman mak aku. Dia masa tu aku dah belajar dekat Terengganu. Aku dengan akak aku, tinggal adik-adikku yang kecil yang masih sekolah lagi. Budak berlari, lari pukul 12 malam. Dah pukul 12 lebih macam tu kan. Budak berlari, mak aku keluar. Memang anak siapa lah tak tidur lagi. Keluar. Dekat rumah aku ada laman lah. Laman dia lagi dekat keliling pokok mak aku. Lagi mak aku masuk. Lagi dia macam lagi macam budak-budak main kejar-kejar. Berlari. Macam tu. Berlari. Kali ni pasu yang besar angkat 3 orang terbalik. Macam mana tu? Yang 3 orang punya angkat terbalik, pecah. Tak tahulah makhluk tu besar ke apa, wallahu alam. Tapi mak aku cakap memang budak kecil, dia macam main kejar-kejar kat depan. Pasu tu pecah. Bapak aku pula pernah nampak ada api biru daripada tangga bawah kan, nak naik rumah, nak naik ke atas tu, pusing sampai masuk bilik bapak aku, dia hilang. Aku pun tak tahulah apa, api ke apa, orang hantar ke apa-apa, aku pun tak tahu. Benda-benda macam ni memang orang kata tak reti lah. Okey, aku satu hari aku masak kat dapur. Bila masak kat dapur ni sorang-sorang lah, tak ada kawan, tak ada apa. Aku punya dapur ni macam ni tau. So keluar dapur aku, terus tangga naik ke atas tau. Bila tangga naik ke atas tu, engkau akan boleh nampak siapa lalu situ. Okey, aku tengah masak, ada benda tengah perhati aku.
warna hitam. 2-3 kali aku macam tu je, dia naik tau. Lepas tu ni aku jalan lagi, dia naik 2-3 kali je. Okay, aku buat bodoh lagi. Aku maksud aku macam sembang, aku macam bercakap tapi aku buat macam aku tak takut lah. Macam kau ni aku tak panggil kau pun kan, aku tak ajak kau makan pun, balik lah. Aku cakap macam tu lah. Buat berani lah, walhal kau dah kecut je. Kau seorang kot, pukul 12 lebih. Okay, lepas tu aku masak. Ada member aku, dia adik-beradik ni, aku pun dah lupa nama dia. Dia adik-beradik ni akan datang rumah aku bila mak bapak aku tak ada. Okay, bila mak bapak aku tak ada, dia akan datang rumah aku, panjat gate. Okay, dia panjat gate dan akan buat kecoh dekat pintu lah. Buat sliding door macam tu. Li buka. Li buka. Diorang nak lepak sebab diorang tahu boleh masuk suka hati, boleh minum suka hati. Dia macam tu. Aku cakap, dah sampai dah setan ni. Nak buat onar dekat rumah aku. Bunyi ketuk pintu cik. Tak. Mula macam tu je. Lepas tu cakap, kejap lah aku tengah masak ni. Tak. Non stop cik. Tak. Ya, diorang akan pusing lah satu keliling. Dia beruk kan. dia akan kacau lah pintu aku, selain di aku sampai ke dapur. Dia macam nak takut-takutkan aku lah. Aku tak takut lah, aku fikir macam tu, tak ada apa. Ketuk. Aku dah macam naik menyirap. Aku naik fed up dah. Bila aku cakap kejap tu dia tak erti bahasa. Aku geram. Aku pergi depan. Kau tahu tak, rumah aku kan depan selain di door, selain dia 3 tu. Lepas tu pintu tu macam ni, selak je ni, macam ni kan. Sini tingkap tau. So kat tingkap tu aku akan dengar kat situ dulu. Akan tarik tingkap, tengok macam siapa. Memang nampak siapa makhluk depan pintu, aku akan nampak. Aku akan selak macam tu. Pintu tu terus tek. Haram jadah lah budak ni. Aku terus keluar, pergi kat tu. Tak ada orang cik. Demi Allah aku cakap, aku tak tipu cerita ni. Aku intai, memang aku dah nampak dah tak ada orang. Aku buka lagi lampu. Aku tengok depan pintu tak ada orang, tapi still bentuk je. Pintu still bunyi. Aku tak jadi makan besok pagi lah kan. Aku buka semua lampu bilik air semua. Aku selubung dengan selimut. Aku dah macam menggigil kan nampak benda yang macam tu. Walaupun dia tak tunjuk pun dia, aku tak serat pun. Pintu still bunyi tapi tak ada orang weh. Kau buka lampu, bukan lampu kuning ke apa, kau buka lampu putih kot. Lampu memang putih, memang cerah, tak ada orang weh. Tapi tak. Uish. Kalau aku cerita ni benda ni kat orang, aku rasa macam sampai sekarang aku ni rasa macam dekat depan pintu tengok. Itu pengalaman yang aku takkan pernah lupakan. So besok pagi aku tak tahu apa maksud dia tau. Besok pagi aku bangun, aku terus pergi keluar. Masa tu aku pakai 125Z. Aku takut motor kena buat lagi ke apa benda kan. So aku tengok semua cukup. Aku jumpa apa cik? Aku jumpa kunci rumah dekat atas motor aku. Dia punya persoalan, adakah dia tu ketuk nak bagi tahu kunci kat luar? Itu sampai sekarang lah. Aku takkan lupa lah kejadian tu. Aku bagi tahu cerita ni kat orang tua aku. Dia cakap benda ni tak tahulah kan. Dia macam bukan nak mengusik lah. Dia cuma nak bagi tahu yang kunci kau ni kat luar, kau ambil lah, bawa masuk kan. Itu cerita lah.
Benda baik lah. Dia tak kacau orang, dia benda baik. Tapi bila dia dah buat macam tu, kita rasa macam takut lah kan. Aku tak tahulah, macam ada juga orang tua aku, dia bawa orang yang pandai datang rumah kan. Ada yang kata berunian lah, ada yang kata ni lah, dia berumah dekat bawah tangga rumah aku lah. Kan bawah tangga kan ada kosong kan. Ada yang macam dia berumah kat situ lah. Tapi betul, satu benda dia tak ada macam nak mengusik ke nak menakut-nakutkan, memang tak ada. Itu yang pasti lah. Bukan benda orang kata benda yang menakutkan sampai kau tak boleh duduk rumah tu, tak ada. Aku seorang je 2 minggu kat rumah tu, seorang, serius cakap kau. Aku memang hati nak balik, tapi tak tahulah, macam aku akan cakap besok tak ada kot, macam tu. 2 minggu layan benda tu seseorang kat rumah. So itulah cerita pengalaman aku sepanjang duduk dekat rumah tu, seorang-seorang. Dapat aku share dengan korang. Ada juga daripada rumah lain lah, tapi cerita dia macam sangat-sangat pendek lah. Aku rasa next time insyaAllah kita shoot lagi. Tapi memandangkan waktu pun dah jadi kita untuk sini. Okay, aku rasa sampai situ je. Next time kita cerita lagi Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Buat cerita-cerita je. Cerita ni? Cerita dia masa tu bermula waktu 1973. Waktu tu sebelum 1972 lah. 74 lah. Jadi masa 1973 tu dia selepas pada 72. Jadilah masa 72 tu dia sebelum lah pada 73. Macam tu lah. Tebu lah punya dalam ni. Apa benda lah tanam tebu kat kubur. Tapi pandai tak tanam tebu kat kubur, tak ada orang curi. Keras sampai masuk.